Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kita digemparkan dengan serangan beberapa pengganas di Balai Polis Ulu Tiram. Saudara-saudara sekalian, serangan itu mengakibatkan telah meragut 2 nyawa polis dan ia juga telah mencederakan seorang. Ianya amat mendukacitakan, bukan saja kepada kita, tetapi ke bawah Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Beberapa jam selepas serangan tersebut di Balai Polis Ulu Tiram tersebut, akhirnya Agong bersuara, titahkan perkara yang paling kita tunggu-tunggu. Ini keputusan daripada Agong dan juga titah Agong selepas Balai Polis tersebut diserang. Daulat tuanku, daulat tuanku. Titah baginda, semoga mereka kalangan suhada dan doa agung buat 2 polis terkorban. Sultan Ibrahim menyifatkan 2 yang terkorban itu sebagai wira negara. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menzahirkan rasa sedih dan ucapan takziah kepada keluarga mangsa serangan di Balai Polis Ulu Tiram, Johor awal pagi kemarin. Al-Fatihah buat 2 wira negara yang terkorban dalam tragedi ini. Semoga mereka ditempatkan dalam kalangan orang-orang beriman dan juga para syuhada. Titah Seri Paduka Baginda menerusi catatan di Facebook. Dalam kejadian pada jam 2.45 pagi itu, 3 disahkan maut, yaitu 2 anggota polis masing-masing berusia 22 tahun dan suspek yang berusia 21 tahun, manakala seorang lagi anggota pasukan keselamatan cedera. Polis menerusi hantaran di laman Facebook rasmi mengesahkan 2 anggota polis yang meninggal dunia dalam kejadian serangan itu ialah Ahmad Azza Fahmi Azhar dan Muhammad Syafiq Ahmad Said. Allahyarham Ahmad Azza Fahmi dan Allahyarham Muhammad Syafiq merupakan anggota ronda cegah jenayah di Balai Polis tersebut dan baru sahaja berkhidmat dengan pasukan lebih kurang 2 tahun menurut kenyataan itu. Saudara-saudara sekalian, semalam juga kita telah dikejutkan dengan pengumuman daripada Ketua Polis Negara tentang identiti dalang kepada serangan Balai Polis di Ulu Tiram, Johor itu. Menurut Ketua Polis Negara, serangan itu adalah daripada ahli JI. Dan menurut Ketua Polis Negara, mereka telah menyerbu kediaman penyerang tersebut dan mereka mendapati ada banyak perkara yang menarik dalam rumah tersebut. Selain itu, menurut laporan media, polis juga telah pun menahan beberapa orang termasuk ahli keluarga bagi membantu siasatan. Kita berdoa supaya negara dapat melakukan siasatan dan tangkapan segera, menghentikan segera serangan pengganas seperti ini. Karena kita mahukan sebuah negara yang aman tanpa ada pengganas. Dan dalam laporan berasingan juga, Ketua Polis Negara juga mengatakan beliau tidak menolak kemungkinan penyerang tersebut bertujuan menyerang Balai Polis itu untuk mahu merampas senjata api yang ada di Balai Polis tersebut. Namun kita ucapkan tahniah, syabas atas keberanian, terima kasih atas pengorbanan dan keberanian polis yang ada di Malaysia. Sesungguhnya kita bersetuju apabila ke bawah Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menyifatkan mereka itu sebagai wira negara. Inilah wira negara yang sepatutnya kita dendangkan, sepatutnya yang kita angkat dan dikurniakan darjat yang tertinggi. Dan sama-samalah kita berdoa supaya keluarga yang ditinggalkan semuanya dalam keadaan tenang dan terus dapat bersabar. Perdana yang di-Pertuan Agong menzahirkan rasa sedih dan ucapan takziah
kepada keluarga mangsa serangan di Balai Polis Ulu Tiram Johor awal pagi tadi. Baginda mengucapkan semoga mereka dalam kalangan suhada. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kita digemparkan dengan keputusan paling luar biasa dalam kalangan anak-anak Mahathir. Sekarang ini Tun Mahathir Mohamad kini dalam keadaan yang agak mengecewakan dan terpuruk. Manakan tidak, beliau sudah mula tidak diperhatikan, sudah mula tidak dipedulikan oleh sesiapa. Mungkin itu menyebabkan beliau sangat sedih dan merajuk. Tun Mahathir Mohamad diharap oleh ramai netizen, penganalisis politik bebas, bahkan para ahli parlimen dan juga ahli-ahli politik memohon supaya Tun Mahathir silalah senyap dan memberikan fokus kepada akhir-akhir hidup. Mereka kata Tun Mahathir sudah terlalu tua untuk menyertai lagi mana-mana aktiviti politik. Lebih baik tumpukan perhatian kepada amal ibadat, kata mereka. Terkini Tun Mahathir juga menyatakan tentang perkara yang sangat sensitif berkaitan dengan beberapa hal yang saya rasa tak perlu pun dia sentuh. Tun Mahathir sebenarnya sedang menunggu keputusan-keputusan terkini daripada mahkamah dan sebagainya. Jadi pada pendapat netizen, memang sangat kesian pada Tun Mahathir pada saat terlalu tua, masih lagi menghadap berbagai isu. Ada yang kata itu bukan kena orang lain, tapi kena tindakan Tun Mahathir sendiri. Jangan salahkan orang kalau buat sendiri yang merana, kata mereka. Kalau Tun Mahathir diam-diam, pasti tidak ada apa-apa yang akan berlaku. Tapi oleh kerana kesibukan Tun Mahathir untuk mengkomplain, cuba mencari kesalahan kerajaan dan sebagainya, maka itulah yang terjadi. Tapi yang mengerikan lagi, kata mereka, Tun Mahathir kini mula bersahabat dengan musuh lamanya yang seringkali tak pernah sehaluan, yaitu Perikatan Nasional, khususnya PAS dan Bersatu. Memang agak memalukan, tapi ialah dalam politik tiada yang memalukan. Dulu diburuk-burukan orang itu, sekarang berpeluk-pelukan pula. Macam itulah politik, terutamanya orang yang sanggup melakukan apa saja dengan niat supaya menang. Hari ini kita digemparkan dengan peletakan jawatan anak Tun Mahathir, yaitu Mokzani, sebagai pengerusi Maxis. Wow, rupa-rupanya anak Tun Mahathir ini, yaitu Mokzani, adalah pengerusi Maxis. Bukan juga calang-calang, rupa-rupanya. Tak hairanlah beliau sangat kaya. Maxis Berhad hari ini mengumumkan bahawa pengerusinya Tan Sri Mokzani Mahathir akan meletakkan jawatan berkuat kuasa 30 Jun 2024. Sehubungan itu, pengarah bebas Datuk Hamidah Naziadin dilantik sebagai pengerusi sementara berkuat kuasa 1 Julai 2024. Dalam satu kenyataan kepada Bursa Malaysia, Maxis berkata Mokzani 63 tahun berkhidmat sebagai pengarah sejak penyenaraiannya di Bursa Malaysia pada tahun 2009 dan sebagai pengerusi lembaga pengarah sejak 22 April 2021. Syarikat Telekomunikasi itu berkata lembaga pengarah kini sedang menilai calon-calon berpotensi dan menjangkakan untuk menyelesaikan proses tersebut dan membuat pengumuman mengenai pengerusi baharu pada masa yang sesuai. Hamidah, 60 tahun, yang dilantik sebagai pengarah Maxis pada 2014, merupakan pemimpin bidang sumber manusia yang berpengalaman dan disegani dalam dunia korporat Malaysia. Beliau kini berkhidmat sebagai pengerusi jawatan kuasa pencalonan dan imbuhan serta ahli jawatan kuasa audit dan risiko, kata syarikat berkenaan. Sementara itu, Mokzani melahirkan penghargaan kerana berkhidmat dalam lembaga pengarah Maxis dan sebagai pengerusi sejak beberapa tahun lalu. Sepanjang perkhidmatan saya, kata Mokzani, Maxis perlu menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi dan transformasi ekonomi yang pesat. Walaupun berdepan banyak cabaran, kami terus tekun melayani keperluan pelanggan kami dan semua pihak berkepentingan yang semakin berkembang dan
berkembang dalam dunia yang semakin terhubung katanya lagi. Saudara-saudara sekalian, ini satu keputusan yang mendadak yang mengejutkan kita semua. Tak tahulah apa kaitannya dengan isu-isu berkait dengan anak-anak Tun Mahathir dan Mahathir, tapi yang pastinya Mukzani sudah akan letak jawatan sebagai pengurusi Maxis. Sila tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe.